Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Kedua, kata Imam Allah bin Alawi bin Al-Haddad, wa nafa'na bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fi darini amin ya rabbal alamin. Allah SWT. Wa idza nazarta ila al-mawjudat fanzur ilaiha nazaran mustadilli. Allah biha ala kamalil qudrati mujidiha wa bari'iha subhanah. Fa inna jami'al mawjudat tunadi bilisani haliha nidaan yasma'uhu ahlul qulubil munawwarah an-naziruna binurillah an la ilaha illallah al-azizul hakim. Ini dahsyat kata Imam Haddad. Jika kau memandang alam, memandang ilal mawjudat, mawjudat ni apa saja perkara-perkara yang wujud, alam lah, alam ni. Bila kau pandang wujud-wujud yang ada, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, hujan ke, angin ke, apa tak kira lah, benda yang mawjudat, benda yang ada lah kat dunia ni. Fanzur ilaiha nazaran mustadilli biha ala kamalil qudrah. Maka pandanglah benda-benda yang ada ni dengan kita ni dengan pandangan yang dapat memberikanmu dalil atas kesempurnaan kuasa pewujud, kuasa atas kesempurnaan kudrat Allah SWT. Allah SWT. Dan penciptaannya dan yang maha suci. Allah SWT. Maksudnya kata Imam Haddad, jangan pandang dunia dengan kebesaran. Oi, teringin aku rumah besar, oi, teringin aku kereta besar. Pandang dengan pengajaran, bukan dengan kebesaran. Besar mana pun tinggal juga kalau tak amal soleh. Hak ni sebab kena azab nanti akhirat, tak ada apa-apa ni. Allah SWT. Yang paling besar adalah utamakan ketaatan pada Allah ataupun akhirat. Ambil pengajaran maksudnya. Dan yang kedua kata Imam Haddad, pandang juga pada alam semesta ataupun alam ini. Kalau kau nak pandang, maka pandanglah dengan pandangan dapat memberikanmu dalil atas kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang mewujudkan, kuasa pewujud dia panggil. Tengok yang wujud Allah SWT, jadikan dia bukti Allah SWT. Kamu menyaksikan kesempurnaan kuasa pewujud. Itu macam tu Allah SWT. Maksudnya jadikan Allah SWT alam ini adalah suatu dalil, satu bukti, satu dia panggil apa, isyarat kepada kamu nak menyaksikan kesempurnaan kuasa Allah yang maha mewujudkan tu, yang dia panggil pewujud, yang mewujudkan alam ini. Maksudnya inilah makrifah dengan Allah SWT. Maksudnya kamu pandang alam ini, di situ kamu lihatlah kekuasaan, kesempurnaan kekuasaan Allah yang mewujudkan. Sebab tidak mungkin wujud kalau tidak diwujudkan. Wujudnya alam ini, adanya alam ini disebabkan diadakan. Tidak mungkin alam ini ada sendiri. Satu kali kita menguji tauhid, apa dalil kata Allah itu ada? Dalilnya adanya alam ini. Kerana alam adalah alamat menunjukkan adanya Allah. Tak mungkin alam jadi sendiri. Mesti diciptakan. Alam yang sistemnya tu sempurna, matahari naik turunnya sempurna, pergerakan buminya Allah SWT. Seperti Allah firman dalam Quran surah Yasin, planet-planet ni yang Allah cipta ni, dia jalan atas garisan-garisan yang telah diciptakan oleh Allah. Semua dengan lengkap, semua dengan kesempurnaan, dengan keelokan. Allah ciptakan, Allah jadikan. Maka bila pandang yang dijadikan, maka jangan lupa pada menjadikan. Pandang jadinya yang dijadikan ini adalah dengan kesempurnaan Allah SWT, kekuasaan Allah, yang mana Allah itu adalah yang mewujudkan. Macam tu lah. Jadi maksudnya pandang apapun, ingat Allah buat ni, Allah buat ni. Itulah bahasa Kementerian Kedahnya. Bahasa ilmu dia susah sikit. Pandang apapun, pandang Allah ni, sempurnanya Allah, hebatnya Allah, macam tu. Semua dia buat, semua dia atok. Ada satu kitab cerita pasal kisah Aulia, ada sebut pasal berlaku di satu negeri tu sangat panas. Allah SWT. Allah SWT. Ada seorang ni dia tak puas hati sebabkan panas.
Tapi awliya ini dia dapat melihat apa saja ciptaan Allah, dan di situ dia pandang hikmah-hikmah daripada apa yang Allah jadikan. Dia nampak kesempurnaan yang buat tu. Allah SWT. Maksudnya kalau kita pandang benda yang ada, benda yang dijadikan ni, di situ kita pandang kesempurnaan Maha Kuasa Allah ni, maka kita tak akan lihat kekurangan di alam ni. Semua kita pandang Allah sempurnanya Engkau, hebatnya Engkau, Allah saja yang kita sibukkan, tak akan lekehkan apa pun. Okay, dia Allah SWT panas sangat. Satu negeri berlaku panas, tiba-tiba berlaku panas lah. Ada orang tak puas hati bila panas. Tapi bila awliya ni Allah bukakan kepada dia, dia kata, ya Allah, aku nak lihat apa dia hikmah Engkau jadikan panas pada bumi kami. Rupanya panas itu baik untuk petani-petani pada waktu itu, yang mereka diserang binatang-binatang yang merosakkan tanaman. Bila terlampau panas, mereka selamat tanaman mereka. Awliya tu kata, alhamdulillah, ini semua adalah kesempurnaan daripada Allah. Allah buat semua sempurna. Dia maha sempurna. Semua elok maksudnya. Hujan tak hujan, semua adalah Allah, pemberian dan juga ciptaannya, dan semua ada kebaikan untuk hamba dia. Dia maha sempurna maksudnya. Yang maha mencipta tu adalah sempurna. Okay, ya? Maka jangan lupa Allah bila melihat sesuatu. Itu mudah fahamnya lah. Lepas tu kata Syekh Bakar bin Salim, seorang wali Allah, dia kata apa? Allah SWT, tidaklah aku lihat Allah SWT kepada sesuatu melainkan aku lihat Allah padanya sebelumnya, aku melihat Allah sebelumnya, selepasnya dan padanya. Ayat hakikat lah tu. Syekh Bakar bin Salim, aku tak lihat apa pun sesuatu ni melainkan sebelumnya aku menyaksikan Allah, lepasnya aku saksikan Allah, dan padanya itu aku saksikan Allah. Maksudnya sebelum wujud sesuatu benda, siapa yang wujudkan? Allah lah. Allah. Dan benda yang wujud itu Allah. Siapa yang adakan? Allah. Dan selepas benda tu binasa, siapa yang binasakan? Allah SWT. Sebelum benda tu ada ke, lepas benda tu tak ada ke, waktu ada ke, semua Allah yang buat maksudnya. Tak lupakan sikit pada Allah. Dia tanya, ni siapa yang letak orang ni lah siapa yang tanam pokok ni? Dia sebelum tak ada ni Allah yang buat. Allah adakan dia. Allah SWT. Dan dia menyaksikan keelokan makhluk itu, lebih mengingatkan dia pada Allah, memandang kebesaran Allah SWT. Ya? Tak ada seorang saintis pun boleh buat pokok. Mana ada lagi orang buat pokok? Daun pun tak mampu buat. Mana ada buat? Tak ada buat. Semua plastik semua. Tapi maha kuasa Allah, Allah boleh buat. Allah boleh cipta makhluk-makhluk ni sebagai menjadi tempat dan asbab untuk kita melihat dan mengingati Allah SWT. Allah, hebatnya Engkau. Kami tak ada apa. Buat pokok pun tak boleh, nak buat ayak pun tak boleh. Allah kata dalam Quran surah Al-Mulk, Allah selamat, macam mana ayat last tu? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, kalaulah waktu pagi-pagi kamu bangun-bangun, ayak semua kering, tak ada satu ayak pun. Di empangan ayak tak ada, lampancong ayak tak ada, sungai ayak tak ada, parit ayak tak ada, laut ayak tak ada ayak dalam dunia ni. Macam mana kalau pagi-pagi kamu bangun, ayak tak ada? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa nak umai kat kamu, ayak kata Allah. Allah tanya dalam Quran tu, akhir surah Al-Mulk. Siapa nak umai? Saintis nak umai? Menteri nak umai? Perdana Menteri nak umai? Tak boleh. Siapa nak umai? Tambah Iron Man, Spiderman, betul kita boleh umai apa? Tu hero-hero yang dicipta saja, tipu saja. Siapa nak umai ayak? Allah tanya, siapa nak umai ayak? Siapa nak cipta ayak bagi kamu? Untuk kamu. Maka kita jawab di akhir surah tu, kita jawab apa? Allahu Rabbul Alamin. Sadaqallahu alazim. Barulah sadaqallahu alazim. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pencipta sekalian alam lah yang akan buat main kami ayak. Tapi maha pengasih, maha penyayang Allah. Dalam dunia ni orang minum ayak banyak mana pun, ayak banyak tu juga, ayak tu ada juga. Ayak laut tu tak pernah kering tengok, walaupun panas macam mana pun, kan pelik. Ayak sungai ada banyak tu. Kalau pun ayak sungai kering, ada lagi sumber-sumber ayak lain yang mai kita. Siapa yang buat tu? Allah buat. Dia kesian dengan kita kalau dia kering ke ayak. Tapi dia tanya, kalau aku kering ke ayak, kalau ayak kering, bangun-bangun ayak kering, siapa nak umai ayak? Maksudnya Allah boleh buat macam tu, kata Allah. Tapi maha pengasih, maha penyayang dia masih lagi dengan rahmatnya, dia bagi makan pada semua orang, kafir atau Islam. Kerana rahman daripada semua, pemurah daripada semua, bagi pada siapa yang diciptakan oleh dia, bagi saja. Okay, ya? Bangun-bangun pagi, Allah senang. Kalau ayam tak ada masalah, elektrik tak ada, tak bagi. Bangun-bangun elektrik tak ada, panggil Jan mai buat. Senang. Bangun pagi ayam tak ada, siapa nak panggil siapa? Dan bancong ayam tak ada, sadar call pun saya tak ada ayam, empangan semua kering.
Siapa nak buat? Habis Habis. Tak ada elektrik boleh hidup. Tak ada air tak ada hidup. Semua Allah kata, kerana Allah firman dalam Quran, aku jadikan tiap-tiap sesuatu itu hidup dengan air. Allah senang. Allah senang. Maksudnya dengan air itulah sesuatu itu dapat hidup. Asbab air. Maksudnya air. Manusia pun akan perlukan air. Allah senang. Okey ya. Terus. Lagi kata Imam Haddad, kamu lihat apa-apa di alam semesta ni, kamu kena ingat Allah lah. Pandang Allah yang buat tu semua, Allah cipta tu. Kena rasa sempurnanya, hebatnya Allah SWT. Allah senang. Apa saja kita pandang, itu baru nikmat hidup. Baru kita tak kisah apa pun. Ni hujan nak bawa, tak puas hati, panas tak puas hati. Betul bila nak puas hati? Kalau tak hujan, tak panas dia tahu awak, tak panas dia tahu. Nak sedai baju malam lambat kering, tak puas hati ke? Buat tak hujan ni tak sejuk, tak puas hati juga. Bila memandang semua daripada Allah, Allah semua yang buat, semua kebaikan sempurnanya dia buat tu semua bagus dah. Dia buat yang terbaik, alhamdulillah, syukur. Okey ya. Dan memandang, ingat macam itulah yang akan kita hidup dengan nikmat. Nikmat semua nikmat. Tak ada yang tak nikmat. Keluar masjid, bawa sana kasut kita hilang. Kalau tak kenal Allah, tak nikmat tu. Saksa. Tak guna betul siapa ni curi ni? Allah sana. Jumpa siap kata dia. Nak buat orang pula, buat masuk penjara pula, kena tangkap polis pula, lagi tekanan hidup. Keluar tengok kasut hilang, tak tahu siapa ambil, tapi inilah takdir yang menguji aku. Ini daripada Allah, penuh dengan hikmah. Alhamdulillah ya Allah, tak apa, ini hikmah daripada engkau. Dan disangka baik pada orang tu, mungkin orang tu silap pakai kot, mungkin orang susah kot, tak ada duit nak beli kasut, sedekahlah pada dia, tak apalah bagilah. Itu hidup dengan tenang, hidup pandang Allah semua kebaikan daripada Allah. Nikmat tu hidupnya tu. Dia berjalan-jalan, sama ada nikmat ataupun musibah, dia pandang semuanya nikmat. Dia dah kenal Allah. Contoh dia berjalan, dia keluar pada rumah, dia tengok orang aksiden, pecah kepala apa semua. Ada orang bila tengok orang aksiden, dia buat apa? Dia bahas cerita, dia main kat mana ni? Sampai aksiden ni, aku rasa dia main kat ni. Tak, kawan dia kata, tak main kat ni. Siapa darah lah ni? Dia ni ikut darah. Sembang tak habis-habis. Bawa senang. Kalau ahlillah ataupun awliya Allah yang hati dia bersih, dia terus menangis, ya Allah, perbuatan engkau, aku lepas ni tak tahu macam mana. Ini semualah perbuatan engkau pada hamba engkau, nak menunjukkan bahawa engkau wujud. Mana ada orang mau accident, pegang tuan apa steering, bawa 30 saja, dia sampai masa dia kata accident. Kita tak mau accident, kita minta doa lindung lah. Tapi siapa yang buat? Dia. Di diri kita boleh pandang Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, Allah sebut dalam Quran. Pada diri kamu kenapa kamu tak lihat? Ada wujud, tanda wujud aku, tanda kebesaran aku. Kita mau sakit perut? Mana mau? Ada waktu sakit perut tak? Dia nak abang kata, diri engkau tu aku berkuasa, bukan engkau berkuasa. Aku takdirkan benda ni jadi pada engkau. Maka orang yang pandang Allah, dia akan rasa tenang dan juga dia rasa nikmat. Allah, mungkin dosa banyak aku ni, dia bagi sakit perut sikit, astagfirullah, nikmat saja. Kalau tak kenal Allah, dia cari punca. Awak sakit perut ni, malah makan bau tau, tak basi pun. Takkan keracunan kot aku buat sendiri. Awak sakit perut ni, orang buat aku apa? Orang juga. Siapa yang tak sentuh aku ni? Orang juga. Allah, dia tak rasa nikmat tu hidup dia. Tekanan, stres, siapa buat kat aku, makanan apa yang menyebabkan aku sakit perut, cari makanan. Awliya Allah tak mau, Allah lah semua, Allah lah, senang. Ya, tu kenikmatan apa hidup. Nikmat semua nikmat. Okay, ya. Tak ada yang tak nikmat, semua nikmat. Kalau dah pandang Allah dalam tiap-tiap sesuatu, pandang semua daripada Allah, dari hikmah ni Allah yang buat, jadikan ni semua bagus, semua nikmat, semua mendapat nikmat. Okay, ya. Sebab pandang Allah tu, kita pandang alam yang indah ni, kita seronok dah. Tambah kita pandang kekuasaan, kehebatan pencipta tu, lagilah. Kita makan sedap tak? Nikmat, makan sedap. Itu dia panggil apa? Allah bagi nikmat-nikmat dia. Dah sedap nikmat dia pun sedap. Dia macam mana dia lagi ya. Kenapa Allah bagi rasa sedap? Sebab Allah nak tarik kita, nak bawa hati kita ke mana? Dia nak bagi petunjuk pada kita. Petunjuk apa? Nikmat aku pun sedap, tambah engkau dekat dengan aku, tambah engkau kenal aku, lagi sedap. Kerana aku yang buat sedap dalam hidup kamu. Kenapa Allah buat sedap? Sebab Allah nak kita hidup gembira, seronok, best. Allah senang. Tapi Allah kata apa? Aku cipta engkau, kamu bukan untuk makan. Aku cipta kamu untuk liya'rifun atau liya'budun, untuk kenal Allah. Allah bagi kesedapan-kesedapan yang ada ni untuk kita ingat dia yang sedapkan aku. Dengan nikmat dia pun aku sedap dah, tambah aku ni dapat dekat dengan dia, dapat kenal dia, dapat zikir dia, lagi sedap, lagi nikmat tu. Lagi nikmat.
Sebab tu kata Sayyidina Osman bin Affan, siapa yang bersih hatinya tidak akan kenyang dengan Quran. Tak kenyang dengan Quran. Allah senang. Jadi kesedapan, kenikmatan tu berzikir. Okey. Orang kalau nikmat ni dia tak tengok tasbih lah. Ni tengok tasbih tak sampai 100 ni. Allah 30 je. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dah ni? Orang kalau nikmat tak tengok dah. Tak tengok tasbih dah. Tak tengok jam dah. Ada orang tengok jam. Allah. Dia buat lah ni. Allah zikir pilih. Sebab tadi ustaz kata apa lah. Dia tengok. La ilaha illallah. Orang kalau nikmat, orang tengok tak tengok, aku dengan Allah. Nikmat. Duduk seorang-seorang nikmat, duduk dengan orang ramai pun nikmat. Duduk dengan orang tengok karenah kawan, Allah ini semua Allah yang jadikan semua macam ni, ada hikmah semua Allah. Supaya aku kenal dia. Supaya dia tunjuk kata dia tu wujud, dia boleh buat apa yang dia nak pada hamba dia. Orang ni Allah bagi ni, orang ni Allah bagi ni. Semua orang nak kejayaan. Semua orang nak kaya, tapi ada orang tak kaya, ada orang kaya. Allah tunjuk kata aku yang mengatur hidup kamu. Aku yang beri yang terbaik untuk kamu. Miskin kan, itu yang terbaik. Kaya pun terbaik juga. Yang penting ketaatan pada Allah dan mengenal Allah SWT. Kena kenal Allah. Allah senang. Satu wali-wali Allah bila dimaki oleh isteri, dikata oleh isteri, dia rasa nikmat tu. Kenapa? Dia pandang Allah daripada Allah. Allah mungkin dia nak hapus dosa aku kot, tak apalah. Sayang makilah lagi. Dia akan rasa nikmat tu. Okay. Nampak? Senang. Kita stres. Nak hilangkan stres kena kenal Allah. Kenal Allah hilang stres. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengerti Allah hati tenang. Tenang, Allah ingat Allah, Allah ingat. Semua tenang. Okey ya? Tenang saja. Isteri kita beletiak kita apa semua, kata macam kita senyum, ya Allah yang kita pandang. Semua daripada dia, mungkin nak hapus dosa aku kot. Kena bersoleh dulu. Sejuk ni lah. Kalau kata bersoleh dulu, Allah sana kalaulah Allah sana kata bersoleh dulu. Kalaulah aku ada dosa dengan Allah, Allah akan jadikan teguran itu pada isteri aku ataupun kenderaan aku. Bersoleh. Rasul kitab 50 akak bersoleh. Salah satu dia kisah riwayat bersoleh cerita pasal tu. Ada seorang bersoleh, dia naik unta, nak pergi kerja lah. Unta tak jalan. Dia buat apa? Dia tak pukul unta dia. Dia turun, hampak lidak dia sembahyang taubat. Nangis-nangis istighfar. Dia kata, ya Allah, ini teguran engkau pada aku. Bila masalah kenderaan, ini teguran daripada Allah. Astagfirullah. Naik unta jalan. Kadang-kadang masalah sekalian kita kerana dosa kita dengan Allah. Kalau tak ada dosa, tu tanda Allah nak kita sabar dan angkat darjat pula. Yang kedua, kalau isteri buat masalah, isteri buat perangai, tanda apa? Ada dosa dengan Allah, istighfar minta ampun pada Allah. InsyaAllah isteri kita akan baik balik. Teguran Allah datang daripada sekeliling kita. Kadang kenderaan kita buat masalah, oh ni keteguran ni. Dan isteri kita, apa masalah aku ni? Kena buat isteri aku bagi marah aku ni. Check balik, oh ada dosa dengan Allah. Astagfirullah. Jadi isteri okey? Dia okey? Nak okey lagi, bawa pergi mall, bawa pergi kedai mahal apa semua lagi okey cepat. Okay. Ya Allah senang amat. Nampak lah. Jadi sesungguhnya segala sesuatu di alam semesta ini menyeru dengan lisan haliha, dengan bilisani haliha, dengan lisan halnya. Lisan hal maksudnya seruan yang kita tak nampak. Allah seolah-olah maksudnya. Lisan hal. Allah senang amat. Lisan hal dia kata apa? Alam ni dengan lisan hal dia menyeru. Menyeru apa? Seruan yang hanya didengar oleh orang yang memiliki hati yang bersinar. Alam ni bercakap seru kita tak dengar. Kecuali hati bersinar dah, hati bercahaya dah. Hati rumah cermin yang jernih. Allah senang. Dan Allah senang. Memandang dengan cahaya Allah. Dan hati yang bersinar, yang bercahaya itulah, dia akan memandang dengan cahaya yang diberikan oleh Allah SWT. Ahlul qulubil munawwarah. Allah senang. Dia panggil apa? Ahli hati-hati yang bercahaya bersinar. Allah senang. Dan mereka memandang dengan cahaya nur yang Allah bagi. Daripada dapat trace, daripada dapat kesan, daripada dapat rasa seruan itu dengan apa? Cahaya yang Allah bagi. Allah senang. Dia seru apa? Alam ni seru apa pada kita? Dia menyeru an la ilaha illallahul azizul hakim. Allah senang. Bahawa tidak ada Tuhan yang maha berkuasa, yang maha mencipta selain Allah yang maha mulia lagi maha kuasa. Kalau hati bersinar, seolah alam ni macam panggil kita. Dia abang kita, tiada Tuhan selain Allah. Terpandang apa? Semua la ilaha illallah, la ilallah, la ilaha illallah, la ilallah. Tengok hujan, Allah, la ilaha illallah. Tiada yang jadikan ni Allah, Allah saya yang jadikan. Allah senang. Tengok saksikan, Allah, Allah, la ilaha illallah. Seolah alam tu nak mengajak kita kepada tauhid ke Allah. Kamu tengok apa di aku, kata alam, kamu kena ingat semuanya tiada Tuhan melainkan Allah, tiada pencipta melainkan Allah, tiada kuasa melainkan Allah.
Semua jadi dengan perbuatan Allah SWT. So alam tarik kita ke situ. Yang akan dapat merasa tarikan ni adalah hati bersinar, kata Imam Haddad. Bersinar tu dengan cahaya yang diberi oleh Allah. Dia dapat macam ada connection, macam ada elektrik. Tengok Allah, tengok Allah, tengok Allah. Allah saja. Allah senang. Okey ya. Alam ni sama ada alam yang ada ni ataupun diri dia, ataupun diri orang lain. Tu alam, termasuk alam. Allah senang. Allah senang. Contoh di diri dia, contoh sikit lagi dah lewat dah ni. Contoh di diri dia, Allah senang. Dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diri dia pun alam juga, termasuk alam, termasuk ciptaan Allah juga. Allah senang. Kalau hati dia bersinar, diri dia akan melihat, hati dia akan mandang apa? Zikir ni Allah bagi ni. Alhamdulillah. Allah senang. Ada orang berzikir, dia pandang aku kena berzikir. Ada orang berzikir, dia pandang Allah bagi aku zikir. Kurniaan Allah, alhamdulillah. Dia zikir dengan ingat Allah penuh hati dia. La ilaha illallah, Allah bagi syukurnya, la ilaha illallah, beri salam lagi, la ilaha. Nangis ada. Maka tu hati bersinar. Apa gerak, apa diam di alam ni, semua dipandang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah hati Rasulullah. Rasulullah kadang-kadang datang kesakitan, datang ujian pelbagai, pergi perang sampai orang pukul patah geraham Nabi. Kita pandang ini isyarat kepada la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Hakikatnya ini ujian Allah. Satu, Nabi berbuat baik kepada apa yang berlaku. Nabi berbuat baik kepada alam ataupun ciptaan. Kenapa? Adab Nabi dengan Allah SWT. Tak boleh maki. Maki seorang maki Allah. Allah buat tu untuk kita kenal dia, kita maki pula yang dia buat tu. Maki Allah tu. Faham tak? Tengok Allah, ujian ni, sabar. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, bantu aku. Adab dengan Allah. Okey ya, macam tu. Terus jadi seolah-olah alam ni memanggil kita, menyeru kita, nak bawa kita kepada tauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Satu, kalau ahli makrifah, orang yang kenal Allah ni, siang dan malam bagi dia sama saja. Tak ada perubahan. Kenapa? Siang atau malam itu adalah perbuatan Allah ataupun ciptaan Allah SWT. Di situ dia tak akan lupa Allah. Ada orang siang macam sibuk, macam nak kerja, dia macam sibuk nak kerja hati dia. Malam baru dah nak macam nak zikir pada Allah, dia kata tenang malam. Ahlillah, wali Allah, siang malam sama hati dia dengan Allah. Allah senang. Bagi dia semuanya daripada Allah SWT, tak ada daripada yang lain. Okey ya, macam tu. Okey. Wali Allah duduk dengan orang, tak apa, duduk seorang, tak apa. Dia kalau orang baru dalam tarikat, dia tak boleh duduk dengan orang. Bagi dia orang ganggu dia. Orang dah sampai pada Allah, golongan wasilin ataupun dah sampai pada Allah ni, Allah senang, dah wusul ila Allah ni, tak ada masalah orang. Kenapa? Tak pernah apa mengganggu dia. Dia pandang semua daripada Allah. Semua mengingatkan daripada Allah. Apa yang ganggu dia? Tapi untuk perjalanan permulaan, kita akan nampak apa? Masyarakat ganggu kita, handset ganggu kita, TV ganggu kita, kawan ganggu kita. Kerana kita masih nampak selain Allah SWT. Kalau dah sampai hati dah bersih, tak ada masalah apa? Isteri, anak, semua Allah, Allah, Allah. Satu orang tua-tua dulu selalu sebut tu, Allah, la ilaha illallah. Dia pandang Allah, dia nikmat tu. Kita tak faham, kita ingat apa? Tuan aku duk Allah, 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 apa dia ni? Tambah Allah, Allah, sekali dia berkata zikir tak ada makna pula, bid'ah pula. Allah senang amat. Okey ya, Allah senang amat. Jadi Allah senang amat. Orang dulu tengok Allah, duduk saja Allah, orang dulu. Kenapa nikmat tu? Pandang, tak lalaikan apa pun hati dia kepada Allah SWT. Itu dah sampai dia panggil. Tak sampai lagi, dia kena lari pada orang. Sekali dia kacau aku, sembang lalai pula aku apa semua, kacau hati aku, rosak hati aku sekali. Itu dia panggil apa? Dalam tarikat perjalanan pada Allah SWT. Nak bersihkan jiwa. Kalau dah bersih, dah kenal dah ni dah, tak ada masalah apa. Tak ada apa. Makan sedap tak apa, makan tak sedap tak apa. Bagi dia semua yang nikmat daripada Allah. Kalau jalan Imam Ghazali mujahadah. Kalau zaman Imam Abu Hasan Syazili, tarikat Syaziliyah, jalan mereka adalah mensyukuri nikmat. Jadi Imam Ghazali kena mujahadah. Makan sikit, makan telur saja, jangan makan ayam. Makan ni maksudnya jangan sedap, mujahadah lawan nafsu. Tarikat Imam Syazili, Allah senang, makan sedap, pakai elok, rehat, apa semua, pandang ini nikmat daripada Allah, alhamdulillah. Dia jalan dengan syukur. Ini jalan dengan mujahadah. Tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh duduk saja ni, tak boleh baring kena duduk macam ni. Kalau tarikat Syazili, tak apa, baring ni nikmat Allah, alhamdulillah, ya Allah, pandang Allah. Kita nak yang mana tu? Mesti nak pilih Syazili tu. Okay. Tapi kena bersihkan hati dulu. Dia tak aku tariqah Syaziliyah, tapi hati tak bersih, dia tidur dengan nafsu dia, bukan tidur dengan syukur pada Allah. Bersih hati dulu.
Dia kena ada kekuatan zikir untuk pandang tu. Tak kekuatan zikir tak boleh. Kekuatan zikir kena ada. Dia kena jana hati dia dengan kekuatan zikir. Boleh dia pandang Allah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tarikat Imam Ghazali, ni jangan, tak boleh. Ni jangan ni. Ni tak boleh ni. Duk dengan orang apa semua ni, hati-hati sikit. Ada khulwah dia, ada uzlah dia apa semua. Tarikat Syazidah nikmati semua, alhamdulillah, alhamdulillah, jalan dengan syukur. Jalan dengan nikmat. Dia tengok, oh ayam, alhamdulillah. Kalau tarikat Imam Ghazali, oh ayam lagi jadi nafsu dia kuat pula. Lagi dia rasa nafsu nak ni. Nafsu ni kena lawan ni, dia nak apa ni? Letak ayam tepi dia makan sikit saja. Imam Ghazali. Tarikat mujahadah. Boleh tak? Boleh. Dua-dua tu menyampaikan kepada Allah juga. Cuma kena pakai kekuatan zikir. Tak ada zikir, makan nasi saja pun nafsu, makan semuanya nafsu. Oh yang ayam ni tak boleh, aku tarikat mujahadah. Zikir tak? Zikir tak? Dia hanya tarikat zikir tak? Akhirnya dia tolak ayam, dia makan nasi saja, dia bang orang. Kita ni kena mujahadah tadi. Saya ni makan nasi saja. Dia jadi riak pula, nampak? Kekuatan zikir tak boleh nak baca data-data yang Allah bagi tu. Tak boleh. Tak boleh. Dia hati dia kosong. Dia tertengok aku ni malam pun tak tidur. Kita tidur ni tak boleh baring, bantai yang pakai kata dia. Dia kena mujahadah. Jadi dia macam tu pula hati dia. Kalau kekuatan zikir ada, dia tolak tu memang kerana Allah. Dia tolak tu bukan nafsu dia, bukan nak riak apa semua. Kekuatan zikir tu ada kuat, kekuatan dalam ada. Tak zikir tak ada kekuatan dalam. Tak ada kekuatan dalam, tak ada. Tak ada persediaan, persiapan tak ada. Untuk tangkis, untuk terima tak ada. Ya. Seolah kita punya handset kita bateri kong. Hati kita tu. Internet tak masuk, nak tekan apa tak mai. Apa tak ada. Apa tak boleh dapat maksudnya. Kalau kekuatan zikir dah ada, umpama bateri yang charge penuh. Apa semua di sini. Semua di sini dibaca sini. Tak scan semua sini. Tak baca semua. Ya. Macam itulah lebih kurang bahasa dia. Faham tak faham tak tahu sudah. Jadi dia menyeru nidaan yasma'u ahlul qulubil munawwarah. Hati bercahaya akan dapat trace Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam tu semuanya dia pandang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.